Okay, sambung cerita tadi. Okay, jadi kita, kat mana cikgu tadi? Jadi kita punya satellite MESAT tu kita lancarkan dia pakai roket kan, roket Ariane nama dia kat Perancis. Okay, jadi yang tu MESAT pertama, jangka hayat dia lebih kurang dalam 12 tahun. Lepas dia dah habis jangka hayat dia tu, kita kuburkan dia kat satu orbit yang jauh. Boleh? Ataupun dia jatuh balik ke bumi antara dua tu. Kita hantar dia kat orbit yang jauh, dia pusing, last dia akan jatuh balik ke bumi. Ataupun dia memang jadi sampah kat kamu punya angkasa lepas lah. Alright. Yang tu MESAT pertama. Maknanya sekarang tak ada dah lah MESAT pertama ni dah habis dah jangka hayat dia. Jadi sekarang ni Astro kamu masih ada lagi. Maknanya apa? Satelit baru. Kita dah hantar berapa banyak biji satelit dah sebenarnya. Kamu tengok berapa banyak satelit dah MESAT hantar. Jadi bukan ada MESAT je yang hantar satelit, ada yang lain. Nama Tiong Razak dengan apa tah nama. Okay, tapi yang terkenal sekali yang MESAT ni lah sebab dia banyak kita guna dalam komunikasi. Okay, mari kita tengok MESAT ni dah hantar berapa biji. Jadi masa dia hantar MESAT 1 tu, dia hantar sekali MESAT 2. Nampak tak 1996. Lepas tu dia hantar MESAT 3 pula pada 2007. Lepas tu MESAT 3A, sebab nampak tak model dia rupa sama. Jadi yang mana yang model sama tu dia bagi nama sama. MESAT 3A pada tahun 2009. Lepas tu hantar lagi MESAT 5 pada 2011, banyak biji dah. Lepas tu yang ni MESAT 1 kamu dia rename kan jadi AfricaSat 1. Ya ke? Tapi yang ni kita dah buang lah, dispose dah. Yang ni MESAT 1 kamu dulu. Lepas tu yang ni MESAT 3B 2014, maknanya ada lagi sampai sekarang lah. Yang ni MESAT 3B. Jadi untuk tahun 2021 ni kita akan hantar sebiji lagi satelit MESAT 3D. Okay, jadi MESAT 3D ni kamu patut anticipate sebab bila dia dah hantar MESAT 3D ni kamu akan dapat internet 5G. Jadi sekarang ni Malaysia tak boleh dapat internet 5G sebab tak hantar satelit lagi. Jadi sekarang ni internet kita 4G kan. Jadi walaupun kamu beli phone Huawei yang ada kapasiti 5G, kamu tak dapat lagi lah internet 5G ni. Jadi kita hanya boleh dapat internet ni bila kita punya MESAT 3D ni dah ada dalam orbit dia. Okay, jadi selain daripada tu dia bawa sekali kapasiti untuk rakam video HD pasal bumi. Boleh? 4K. Okay, jadi lepas ni dapat tinggi daripada 4K lagi, kita boleh rakam setinggi 8K. Tak tahu lah tajam mana gambar kamu tu, kayak clear benar lah. Okay, jadi lepas tu satelit tu berat, kamu tengok tu 5,734 kg. Kalau hari tu dia kata harga nak hantar 1 kg tu 4,200 USD kan. Maknanya berapa juta USD ni nak hantar kamu punya MESAT 3D ni. Alright, dan jangka hayat dia alhamdulillah panjang sikit, 19 tahun. Dia tahan 19 tahun. Okay, jadi ni rupa dia. Jadi kalau tak ada apa-apa agaknya dia akan hantar ni pakai kapal terbang Ariane lagi. Okay. Daripada Perancis. Okay. Jadi yang ni sikit-sikit pasal satelit lah untuk pengetahuan kamu. Okay, jadi bila kita cakap pasal satelit, yang mostly kita belajar, mesti kita nak sebut pasal orbit dia. Jadi yang ni kita dah belajar dah hari tu kan. Orbit satelit keliling bumi. Okay, jadi apa formula dia untuk laju linear satelit ni? Jika satelit mengorbit bumi dalam suatu orbit bulat, apakah laju linear satelit tersebut? Apa laju? V sama dengan apa? Sama tak dengan laju yang kamu tulis kat atas tadi tu? Laju linear objek yang dalam bulatan. Sama lah. Jadi apa formula dia tadi? V sama dengan punca kuasa 2 GM darab GM bagi R kuasa 2. Okay, ini formula dia. Jadi GM over R kuasa 2 ini hal laju linear. Jadi kenapa kita panggil dia hal laju linear? Sebab dia nak bergerak lurus kan, cuma dia ditarik oleh bumi menyebabkan dia tangent kepada bumi. Berpusing-pusing. Dia pusing bumi. Jadi kita boleh panggil laju ni laju orbit jugalah. Jadi kalau dia kata laju orbit ke laju linear ke, yang saya tengah cakap pasal penizam hal laju yang diperlukan oleh suatu objek untuk mengorbit satu planet. Faham? Okay, jadi yang ni formula laju linear kamu. Okay, kalau kata dia rotate pada ketinggian h, apa jadi kat formula tu? Kalau kita tengah pusing daripada ketinggian h, dia kata dia bagi kamu h kat sini.
Macam mana kita punya formula tu bila dia kata H? Apa jadi kat formula dia? Tukar R. Kita ubah R jadi apa? H. R tu kita ubah dia jadi jejari bumi campur dengan H kan? Jadi kita kena tambah asing-asing. Jadi kalau soalan macam tu selalunya dia akan bagi kamu jejari bumi dan dia bagi kamu ketinggian satelit tu daripada permukaan bumi. Jadi formula tu akan jadi macam GM over R campur H. R campur H. R ni R besar sebab R besar ni adalah jejari bumi. Jejari bumi. Kuasa 2 kan? Memang ada kuasa 2 kan? Takut cikgu salah. Kuasa 2. Ada ke tak ada? Nak ada lah formula ni. Tak ada ke ada? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Yang ada kuasa 2 tu yang formula graviti tu. Jadi bahaya sikit tak apa. Kalau exam dia bagi kamu formula. Okay, tak ada kuasa 2. Jadi R over R je. GM over R campur H. Okay, jadi lebih kepada pada maklumat dia bagilah. Kalau dia bagi yang ni, kamu gunalah formula yang ni. Kalau dia bagi kamu ketinggian dia, kamu campur dengan jejari dia, kamu guna formula yang kedua ni. Alright, mari kita buat satu soalan. Satelit ISS. ISS tu apa? Siapa tahu ISS? International Space Station. International Space Station yang kalau kata astronot pergi astronot duduk tu kan. International Space Station. Okey. Jadi GSIM dia 419,725 kg dan mempunyai orbit dengan ketinggian 600 km dari permukaan bumi. Apakah laju linear satelit yang beredar di atas orbit ni? Tanya kamu laju orbit tu lah. Okay, ni dia bagi maklumat. Jadi ketinggian ni dia bagi maknanya dia bagi apa? H kamu kan? Jadi kita nak kena pakai formula yang ni lah. V sama dengan punca GM kuasa 2. GM R campur over R tambah H. Okay. H. Cuba kita kira kan berapa kita dapat jawapan dia. Okey, jadi yang ni dalam kilometer. Ingatlah kamu kena convert dia dalam meter. Okay. Yang ni kamu punya H kan. Yang ni jejari bumi kamu sama juga. Yang ni kena convert jadi meter juga. Jadi kamu picit ke liter kamu 6,400 K. Okay, K ni kamu boleh shift K kan. Ataupun kamu tambah 3 kosong kat belakang nombor. Okay, mari kita isikan formula dia. G kamu 6.67. Darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan M ni apa? M besar. Berat. Tu, bumi, GSIM bumi tu. Berat bumi tu. 6 darab 10 24. Kita pakai tak GSIM ISS ni? Tak. Tak. Pakai pun. Tak pakai pun. Dia bagi untuk trik kamu. Okay. Tak pakai. Okay, jadi R 6,400 K. Jadi bila kamu convert kan, kamu kena tambah 3 biji kosong ni. Campur dengan H dia 600 K. Jadi 600 kosong. Alright. Jadi kamu kena picit dalam ni dulu baru kamu punca. Berapa dapat jawapan dia? Siapa dapat dah? Berapa dapat? 7. 7? 56. 7, 5, 6, 1 point 1 tu 1 8. 8.
Unit dia apa? Unit dia apa ini? Dia nak apa laju linear. Jadi unit dia apa? A pula. ms kita 1. Okay. Jadi boleh juga tulis dalam kilometer per saat. Macam mana dia dapat ni? Dia bagi 1000. Betul? Dia bagi 1000. Gerakannya. Dia gerak aja. 1, 2, 3. Boleh juga. Tapi yang ni dalam exam tak payah buat pun tak apa. Kecuali kalau dinyatakan kilometer. Alright. Semua dapat tak kira ni? Dapat? Dapat. Ni senang lah. Kalau kata exam kamu tahu formula mana nak, patut kamu boleh buat. Kalau kamu dah tahu formula mana. Okay. Jadi yang ni soalan untuk kamu. Bagaimanakah keadaan gerakan satelit yang membolehkannya kekal bergerak dalam orbit ni? Macam mana keadaan hal laju dia, berubah ke tak berubah? Dia stay je. Dia kekalkan nilai yang sama. Jadi dia kena kekal nilai sama sebab apa jadi kalau hal laju satelit tu berkurang? Apa jadi kat satelit? Dia Jatuh. boleh terkeluar dari orbit. Dia akan jatuh. Jatuh ke mana? Ke bumi Jatuh ke bumi ataupun ke planet. Okay? Ke planet mana yang dia tengah pusing tu lah. Apa jadi kalau hal laju roket bertambah ataupun hal laju satelit tu bertambah? Dia keluar dari orbit. Dia akan keluar daripada orbit. Okay, jadi sebut pasal roket ni, satelit kita kena hantar dengan roket kan? Jadi roket ni memang kita nak keluar daripada orbit. Sebab tu subtopik kita seterusnya kita nak belajar pasal sekejap lagi kita akan belajar apakah hal laju yang diperlukan untuk dikeluar dari orbit tu. Tapi first kali kita tak habis lagi ni. Kita nak tengok dua jenis satelit kita. Lupa pula cikgu pasal benda ni. Okay, jadi satelit kita ada dua biji. Satelit geopegon dengan bukan geopegon. Boleh? Ni kamu boleh agak tak apa maksud geopegon tu? Maksudnya dia pegon ke dia duduk diam? Dia stay satu tempat tu je. Dia stay satu tempat tu bukan maksudnya dia tak bergerak. Dia bergerak sama dengan bumi. Okay, katakan Malaysia punya Miasat tu satelit geopegon lah. Dia Miasat tu duduk pandang bumi Malaysia saja. Boleh macam gambar ni. Okay, jadi kata sini Malaysia, jadi Miasat tu duduk kat sini. Jadi macam mana dia nak rotate supaya dia sentiasa duduk kat sini? Macam mana dengan hal laju dia? Dia kena ikut tempoh orbit bumi. Boleh? Jadi maknanya dia kena betul-betul ikut orbit bumi yang 24 jam tu. Dia punya tempoh pun mesti 24 juga. 24 jam juga baru dia boleh duduk diam kat satu tempat. Jadi bila planet tu dia punya tempoh sama dengan perputaran bumi, kita panggil dia satelit geopegon. Jadi satelit geopegon ni sebenarnya semua orang punya, seluruh dunia boleh duduk pada satu orbit yang sama. Orbit tu kita panggil sebagai orbit geopegon. Nampak tak ni? Ni orbit dia. Orbit dia duduk 35,800 km di atas khatulistiwa. Maknanya dia duduk kat tengah-tengah bumi ni pada jarak 35,800. Semua orang duduk kat sini. Nampak tak ada berderet-deret parking satelit. Kamu tengok satelit ni dia parking deret-deret tapi ada tempat kosong kat sini. Kenapa dia biarkan kosong? Ruang. Kenapa ada ruang kat sini? Apa sebab dia? Tiap-tiap satelit ni pandang negara masing-masing kan? Jadi kenapa kan masa kat sini ada ruang? Apa sebab dia? Sebab situ tak ada negara situ. Kenapa tak ada negara kat situ, ada apa? Bulan. Ada bulan. Ada bulan kat sini, bulan jauh lagi. Duduk jauh lagi. Ada apa kat sini kalau tak ada negara? Ada apa kat sini? Ada laut. Ada laut. Jadi kenapa satelit nak duduk menghadap laut kan? Rugi masa. Boleh? Jadi kat situ dia biar kosong. Okay, sebab tu kamu punya ring ni yang lain tu padat tapi ada tempat tu laut yang ada kawasan tu laut saja, kat situ tak ada satelit sebab satelit geopegon ni dia spesifik pandang satu tempat saja kan. Memang kita baca ciri-ciri dia yang lain. Dia sentiasa berada di kedudukan geografi yang sama dengan bumi, yang lainnya sama kan. Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi. Maksudnya bukan sahaja dia punya rotation tu sama dengan putaran bumi tapi arah dan paksi dia pun sama. Okay. Jadi yang satu lagi tu kita panggil dia satelit bukan geopegon. Okay, jadi kalau dia bukan geopegon tu maknanya dia beredar pada hal laju yang kurang atau lebih daripada putaran bumi. Ni dia boleh, kalau duduk dekat ni dia putar lagi laju ke lagi slow? Laju. Laju. Ini lagi laju kan?
Kalau kata yang duduk jauh ni lebih slow. Sekejap cikgu punya laptop cikgu nak habis bateri, cikgu lupa nak cucuk. Ya, nampak. Sekejap. Aduh. Gila. Jik dah Jik. Oh, tadi cikgu cucuk printer. Alright, jadi cikgu di simulasi. Tenggelak. Okay, ini simulasi dia. Kamu tengok gambar ni. Khilaf. Lawa. Nampak tak? Okay, yang ni Nampak. satelit geostationary yang pandang Singapura. Boleh? Ni Malaysia ni tak terkenal tau. Yang terkenal Singapura. Jadi walaupun Singapura tu kecil, nama dia sentiasa disebut. Okay. Jadi geostationary yang pandang Singapura, kamu nampak tak macam mana putaran dia? Putaran dia adalah sama dengan laju putaran bumi. Mana pen cikgu tadi? Alright. Jadi kita tukar sikit, kita bubuh satu satelit yang bukan geopegun. Mana? Ni. Tu dia. Yang ni bukan geopegun. Kamu nampak tak rotation dia? Lagi laju ke lagi slow daripada tadi? Sama. Slow ke laju? Mana cikgu bubuh dua biji? Slow. Jadi patutnya kita boleh bubuh 2 orang. Tu kita bubuh 2 orang. Nampak tak yang kuning tu? Macam mana dengan laju dia? Slow. Slow? Slow daripada yang merah ni? Kamu punya internet kau yang slow. Okay. Laju kan? Laju. Dia pusing lebih laju lagi daripada yang geostationary ni. Jadi kalau kata dia pusing kat 2R, kita tengok. Yang ni bukan geopegun yang jauh. Jadi dia lagi dekat dengan bumi, betul lah. Bila lagi dekat dengan bumi, graviti lagi kuat kan? Jadi kalau dia nak duduk dalam orbit yang dekat tu, dia kena lagi laju. Tapi kalau dia duduk jauh lagi, dia boleh slow lagi. Mana? Jadi kadang-kadang katakan kamu punya non-geostationary, dia tak semesti duduk kat situ kan. Dia punya orbit mungkin orbit yang pelik macam ni. Ni mungkin orbit dia. Tengok gerakan dia. Tak semestinya dia lepek macam ni, dia boleh gerak pada arah yang berbeza dengan geostationary tu. Dia pusing macam ni. Jadi selalunya yang bukan stationary ni kita guna dia untuk GPS kita, nampak tak dia trace kat bahagian lain kat bumi tu, nampak tak? Dia ada kawasan, dia tengok bumi tu punya maklumat pasal bumi lah, pasal sains ni kita nak tahu pasal putaran angin ni ke apa ke, kita pakai yang non-geostationary ni. Jadi kalau kata untuk internet kamu, untuk astro kamu, kita pakai yang geopegun. Alright, jadi kita balik pada kita punya slide tadi. Jadi yang ni kamu faham lah nak? Okay, jadi berada di kedudukan geografi yang berubah-ubah di muka bumi, punya tempoh yang lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam. Okay. Yang ni cikgu nak kamu cuba cari. Kamu buka Google internet nanti, kamu cari apakah kelebihan satelit bukan geopegun. Lepas tu, mengapakah satelit komunikasi perlu berada dalam orbit geopegun? Kamu try jawab soalan ni. Quote lah, keluar exam. Bukan exam cikgu lah. SPM 2021 kamu nanti. Okay, jadi kamu boleh cari maklumat ni untuk cikgu. Kamu Google. Kalau cikgu ada video yang menarik, cikgu akan linkkan kamu kat Google Classroom. Okay, last part kita akan belajar pasal laju ke? Laju tak? Tak, okay. Last part tadi Okay. belajar pasal hal laju lepas. Macam mana kita nak launch satu roket supaya boleh lepas daripada daya graviti bumi? Itu persoalan ya. Bila kita kata lepas tu maknanya kita nak dia bukan mengorbit. Kita tak nak dia mengorbit. Lepas tu kita tak nak dia jatuh balik ke bumi. Jadi maknanya kita nak hantar dia pada hal laju yang lebih tinggi dari 2 orang kan, supaya dia tidak kembali selama-lamanya ke bumi. Kita anggap macam tu. Okay, jadi yang ni, yang ketiga. Jadi hal laju dia kena lagi tinggi daripada orbit ke lagi rendah? Lagi tinggi. Lagi tinggi kan, dia kena lagi tinggi supaya Supaya dapat pecut di atas tu. supaya dia boleh lepas daripada tarikan graviti bumi tu dan dia tak orbit. Kita tak nak dia orbit. Ni hal laju tu kita panggil dia sebagai hal laju lepas. Boleh? Dalam bahasa Inggeris sedap sikit lah bunyi dia, escape velocity, sebab kita tengah escape daripada graviti bumi. Bukan senang nak escape. Kalau kamu lari selaju yang kamu boleh pun kamu tak boleh escape dari graviti bumi. Okay. Jadi hal laju lepas
adalah hal laju minimum, maknanya yang ni paling kurang hal laju yang kamu perlu untuk oleh satu objek kalau di kat muka bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Ya, alright. Jadi sebelum, bila kita nak cakap pasal hal laju lepas ni, kita kena cakap pasal benda baru sikit. Tapi mungkin kamu dah belajar pasal tenaga kupaian graviti. Kamu ingat tak tenaga kupaian graviti? Apa dia? Tenaga lah. Bila kamu belajar ni? Dalam fizik tak ada lagi sebab For one. masa form 1 ada? Masa kamu belajar pasal tenaga-tenaga kan, ada Tenaga. tenaga kinetik, tenaga kupaian graviti kan. Jadi formula dia bukan macam yang kat sebelah ni kan, nampak tak formula ni formula baru. Formula dia apa yang kamu belajar? Apa formula untuk tenaga kupaian graviti? Tahu tak ada. Tak Tak belajar ada. formula dia? Okey, jadi cikgu bagi tahu kamu. Tahu tak tahu. Formula Dia kita dia, nama. formula dia MGH. G same darab dengan percuitan graviti bumi, darab dengan H ni apa? Tinggian dia daripada permukaan bumi. Jadi yang ni tenaga kupaian graviti. Tenaga kupaian graviti adalah tenaga dimiliki oleh satu objek disebabkan oleh ketinggian dia daripada permukaan bumi. Lagi tinggi lagi besar. Laju. Okey, jadi kenapa kita tak pakai formula ni? Kenapa kita kena bentuk formula baru? Apa sebabnya? Sebab apa? Apa yang kat Sebab- sini yang berubah? Sebab ni kat angkasa. Sebab yang ni kat angkasa, G ni tak boleh pakai dah. Bila kita nak pergi jauh ke angkasa, G tu bukan 9.81 kan? Betul tak? Jadi sebab tu kita kena ubah formula. Sebab tu kamu nampak formula dia lebih kurang macam formula FG sebab dia dah masukkan elemen FG tu kat dalam ni. Boleh? Mari kita tengok satu simulasi dulu sebab seronok. Sekejap. Tutup formula ni, simulasi ni. Okey, kamu nampak tak ni? Yang ni kawan kamu tengah naik skateboard. Siapa pernah naik skateboard kat ring ni? Tak pernah kan? Kat Malaysia ada kan? Tapi kamu tak pernah naik. Siapa suka sport seperti ni dia sukalah. Kamu tengok kat belah carta bar ni, nampak tak apa yang jadi? Apa jadi? Ada dua tenaga yang tengah berubah. Jadi masa dia paling tinggi, siapa yang paling tinggi? Tenaga apa paling tinggi? Gravity. Tenaga kupaian graviti yang potential ya. Jadi masa di kat poin paling rendah tu yang paling tinggi siapa? Tenaga apa? Tenaga kinetik dia. Maknanya dia yang paling laju kat kedudukan bawah ni. Jadi kenapa dia bertukar-tukar macam tu? Sebab kamu punya prinsip keabadian tenaga tu kan. Tenaga tak boleh dicipta dan musnahkan. Hanya boleh berubah bentuk. Jadi sekarang ni dua tenaga ni tengah ubah bentuk daripada tenaga kupaian graviti kepada tenaga kinetik. Boleh? Ni kita letak dia. Okey. Orang ni kita boleh letak dekat bawah. Alright. Okey. Dikatakan kita pasang engine jet kat dia punya skateboard tu. Boleh juga. Mana dia? Engine jet je gua. Terbang. Nanti dia terbang lah. Mana dia? Itu ada. Hilang dah. Choose skater. Choose skater. Ni dah. Ini kamu Ui, tak ikan. anjing. Bulldog. Tak ada. Katanya kamu boleh. Meh kita kata kat space pun boleh. Apply trust. Cikgu tahu dah. Kamu kena guna cikgu punya keyboard. Jadi kalau kata kita kalau kita pasang roket kat dia, nampak tak? Jadi kalau kata tenaga kinetik tak cukup, tak cukup kita punya objek jatuh balik kan? Mati. Jadi kita kena bagi dia tenaga kinetik yang cukup banyak supaya dia boleh mengatasi. Kita kata cikgu bagi lebih. Supaya dia dapat mengatasi dia punya tenaga apa? Tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau kata kita dah bagi cukup, dia tak akan pulang selama-lamanya. Ni dia pulang lagi lah sebab cikgu bagi tak cukup. Okay, satu lagi, kamu tengok line ni. Line bawah ni. Yang ni kita panggil dia sebagai reference point untuk kamu punya tenaga keupayaan graviti kan. Yang ni masa tenaga keupayaan graviti kamu kosong. Kata cikgu angkat ni kan. Jadi nampak tak ni nilai dia positif. Yang ni nilai tenaga keupayaan kamu kosong kan. Ni positif, yang ni kosong kan. Tapi kalau line ni kita boleh adjust. Maknanya titik rujukan tu kita boleh adjust. Kita letak kat atas ni. Jadi sekarang ni apa jadi kat tenaga keupayaan kamu? Apa jadi kat tenaga keupayaan kamu? Dia jadi apa? Negatif. Betul? Sebab dia duduk bawah line kan ni. Dia kata cikgu angkat dia. Kita boleh angkat dia. Lepas tu dia duduk sini, kat sini pula dia punya kosong baru. Nampak tak? Jadi bila kita naik atas ni, yang ni positif. Jadi kalau kata yang line ni, kita anggap dia line yang kita perlu lepas
untuk kita punya roket tu terbang, kita kena bagi dia cukup tenaga untuk lepas jarak ni. Boleh? Bila dia lepas jarak ni baru dia boleh takkan kembali ke selama-lamanya macam tadi. Kita kena bagi dia tenaga kinetik yang cukup supaya dia seimbang dengan tenaga kupaian graviti dia, baru kamu yang roket tu boleh pergi dan tak kembali. Okey. Ni kita tengok equation kita semula. Okay. Jadi yang ni gambar tadi kan. Bila naik atas, H dia positif. Tapi kalau kat bawah, H dia negatif. Dan rujukan U sama dengan kosong joule ni. Maknanya kat mana kita letak kosong ni, kita boleh alih-alihkan dia. Untuk bila kita alih, kita boleh dapat tempat-tempat yang berbeza positif dan negatif. Jadi kita tak guna formula ni, kita akan ubah. Jadi tadi kita dah tahu dah G kita sama dengan GM over R kuasa 2 kan. Tadi cikgu ulang kat kamu kan, percutan graviti over R kuasa 2. Jadi kalau kita masukkan maklumat ni dalam formula MGH kita, jadi kalau kita masuk formula MGH, kita dapat formula tadi. Kita dapat formula tenaga kupaian graviti secara armnya. Jadi U sama dengan negatif GMM over R. Kita tukarlah H tu jadi radius. Okay, kenapa kita tukar jadi radius? Sebab sekarang ni kita nak tengok jarak yang jauh. Okay, jadi bila kita tukar, lepas tu kita ganti H, kita dapat formula. Macam tu kita dapat formula kita yang U kat atas ni. Itu cara terbitan. Dan kita dapat formula yang ni sebab kita tukarkan G tu dengan G yang ni. Tu je kita buat. H tu kita tukar jadi R. Alright. Okay, jadi kalau kenapa ada negative sign ni? Sebab tadi tu lah. Faham? Kita punya sekarang ni kita punya position untuk titik rujukan U sama dengan kosong tu kita letak masa R sama dengan infinity. R sama dengan infinity ni maknanya R sangat jauh. R yang akan menyebabkan roket kamu tak akan kembali ke bumi. Boleh? R ketak terhinggaan. Sebab apa kita nak dia R ketertinggalan? Sebab masa tu daya graviti, percutan graviti tu kosong. Tadi kan cikgu ulang kat kamu kan, dia makin berkurang bila jarak dia makin jauh daripada bumi kan, betul? Jadi kalau kata R ni infinity, G ni akan jadi kosong. Jadi logiklah kita letak garis rujukan untuk daya tenaga kupaian graviti kita kat situ. Jadi kosong kat sini. Jadi sepanjang kalau dia kurang daripada infinity, nilai ni semua negatif. Semua ni negatif. Sebab tu ada negative sign kat sini. Jadi macam mana kita nak bagi roket kita lepas kawasan ni? Kita kena bagi dia tenaga kinetik yang cukup. Nak imbangkan. Dia tenaga kinetik tu kena imbang dengan tenaga kupaian graviti tu. Jadi kita linkkan dua-dua benda tu, kita dapat equation yang ni. Jadi dia teknikal sikit yang ni. Okay, jadi menurut prinsip kebadan tenaga tadi, jumlah tenaga awal sama dengan jumlah tenaga akhir kan? Jadi akhir dia kita punya U tu sama dengan kosong kan, sebab dia dah dimansuhkan oleh tenaga kinetik itu kan. Jadi maknanya U dengan kamu tenaga kupaian graviti dengan tenaga kinetik tu kena nilai dia sama. Tapi simbol dia kena bertentangan. Maknanya tenaga kinetik tu kena positif baru dia boleh cancel outkan tenaga kupaian yang negatif tu. Boleh? Faham tak? Satu tu kena positif, satu tu kena negatif. Baru kita boleh launchkan roket kita. Jadi bila dia ni tambah dengan dia ni, kita nak nilai dia jadi kosong. Baru kita tahu banyak mana tenaga kinetik minimum yang diperlukan untuk kita launchkan kita punya roket tu. Okey, jadi daripada formula, yang ni formula tenaga kinetik. Setengah mv kuasa 2 kita nak V ni. V ni V lepasan kita lah yang kita nak cari. Jadi kita punya equation ni sama dengan kosong. Jadi kita boleh pindahkan U kita ni pergi belah kanan. Kita dapat formula ni. Jadi M ni dengan M ni sama sebab yang ni M roket kamu kan? Nampak tak M roket tu cancel? Jadi last kali M roket tu cancel, lepas tu 2 ni kita pindah pergi belah kanan ni, jadi dia naik atas. Jadi kita dapat formula hal laju lepas kita. Hal laju lepas kita sama dengan punca 2GM over R. Jadi yang ni formula dia. Okay, kamu tengok formula ni sama tak dengan hal laju orbit punya formula? Sama tak? Hal laju orbit tadi macam mana formula dia? 2πr. Apa beza antara formula tu dengan formula ni? Laju orbit ni. V sama dengan apa? Apa beza dia? Sama ke ada perubahan? Lain sikit kan? Apa yang beza antara dua tu? Ada 2 ni, betul? Jadi kalau hal laju orbit kamu GM over R, tapi hal laju lepas kamu 2GM over R, maknanya siapa lagi laju?
Laju lepas. Laju lepas kamu lagi laju. Dia ada 2 kat depan. Dia 2 kali ganda. Kamu kena darat 2 dengan nilai kat dalam ni baru kamu dapat laju lepas. Okey. Jadi faham tak? Jadi yang ni laju lepas. Kamu kalau kata kamu satu hari ni nak lepaskan satu roket pergi ke angkasa, kamu kena kira laju lepas ni berdasarkan formula ni. Okey? Kena kali 2. Dia bukan kali 2 terus, dia ada kena kali dengan punca 2 sebab dia ada punca kat luar ni kan. Jadi kita tengok apa relationship yang ni dengan yang ni. Okay, yang ni ingat tak cikgu cerita pasal apa Newton punya cannon tu, ingat tak? Yang ni, ingat tak? Ingat. Prinsip sama kan? Dia kata kat sini, kalau kata V kurang daripada GM/R, yang ni kamu punya hal laju orbit tu kan? Peluru kamu akan jatuh ke bumi. Tapi kalau dia sama dengan hal laju orbit, peluru kamu akan mengorbit bumi dalam satu bulatan. Kalau sama dia ke orbit. Tapi kalau dia lebih besar atau sama dengan 2 GM/R, peluru kita akan terlepas ke bumi dan tidak akan kembali. Jadi yang ni case roket kamu lah. Yang ni yang kita nak 2 GM/R. Okay. Jadi last kali kita akan buat beberapa soalan berkaitan dengan hal laju lepas ni. Jadi meeting ni ada tinggal 6 minit lagi. Cikgu dah sambung sekali lagi tau. Sekejap lagi cikgu bagi kamu satu lagi kod. Okay, mari kita kira. Diberi jisim bumi M sama dengan 5.97 darat 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi R sama dengan 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Hitungkan hal laju roket, hal laju lepas bagi sebuah roket yang berjisim M. Macam nak kira? Pakai formula tadi. V sama dengan punca kuasa 2 GM/R. Mana ni? Kita masukkan semua. Over R. 2 GM. Jadi kalau disebut hal laju lepas, kamu kena ingat kita kena pakai formula berbeza dengan hal laju orbit. Okay. V sama dengan punca kuasa 2 GM/R. Ni masukkan semua maklumat kamu, lepas tu kamu kira dapat berapa. 2 darat dengan 6.67 darat 10 kuasa negatif 11. Berapa M dia? M yang mana satu ni? M ni yang mana satu? Bumi. Jisim bumi. Memang jisim bumi lah. Penting tak jisim roket tu? Kalau nak lancar roket. Untuk hal laju lepas sama. Kamu nak hantar benda kecil ke benda besar ke, kamu kena bagi lepas hal laju yang lepas yang sama. Sebab M, nampak tak? M roket tadi dah terpotong kan? Jadi hal laju lepas tu tak bergantung kepada jisim roket tu. Roket 10 kg dengan roket 5,000 kg, tenaga kinetik, bukan tenaga kinetik dia, hal laju dia kena sama. Tapi kalau fuel consumption dia, kamu punya minyak mungkin kena lebih lah kalau roket tu berat. Per dengan R. R ni apa? Jejari bumi kamu sebab dia launch dari permukaan bumi. Jadi apa-apa yang launch dari permukaan bumi, R tu adalah jejari bumi. Kan? Okay. Jari. 6.37 darat 10 kuasa 6. Okay, jadi kamu kira ni berapa dapat jawapan dia? Bawah tu tembus kurungan tak apa. Tak payah pun tak apa. Kalau tak calculator, kalau tak kurungan pun jadi je. Di atas tu kurungan sebab kita nak darab. Kalau tak berkurungan pun boleh. Kamu kena tak darab lah, simbol darab. 11,181. 11,000. 181.38. Saya rasa betul. Okay. Jadi ini dalam kilometer. Kamu dapat betul lah. 11,181.38 betul? Ya. Dah laju dah kamu kira. 11,100 satu apa? 80? 181. 38 meter per saat. Kalau nak convert kilometer, kamu bahagilah dengan 1,000. Macam dia buat tu. Okey, itu soalan A. B. Jika jisim roket itu bertambah 2 kali ganda, berapakah perubahan hal laju lepasnya? Jika bertambah 2 kali ganda. Tambah 2 kali ganda. Darat 2 lah. Ya ke gendak 2? Tadi kita cakap apa pasal jisim roket? Kuasa 2 kan? Dah. Jisim roket. Jisim roket. Berubah tak hal laju lepas dia? G dia bertambah Haji. Berubah tak? Kamu tengok formula ni, ada tak jisim roket kat dalam formula ni? Tak ada. Tak ada. Jadi kisah tak kalau roket tu 2 kali ganda pun?
Tak. Dah, sama. Jadi halajuh lepas tu tetap sama. Halajuh lepas dia still 11,181. Dia maknanya halaju lepas Halaju untuk sama. sebarang objek di bumi untuk lepas ke angkasa adalah 11,181.38. Sama, tak kira saiz. Dia halaju lepas tu kekal nilai yang sama. Dia akan berubah bila kita ubah apa? Jarak dia berubah. Jarak. Jari. Kalau kita ubah jari dia maknanya kalau kita ubah Radius. jari dia tak berada di bumi lah. Maknanya katakan kat Mareh. Kat Mareh halaju lepas dia berbeza lah daripada di bumi. Faham tak? Sebab dia jari planet dia berbeza. Jadi yang ni kekal. Sama sebab tidak bergantung pada jisim roket. Okey. Jadi C, hitungkan halaju orbit satelit yang mengelilingi bumi yang mana kedudukan satelit berada pada 1000 meter dari permukaan bumi. Yang ni nak pakai formula apa? Ni dia nak halaju orbit. V sama dengan GM. 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 Kuasa 2 GM. Puncak kuasa GM over R. R campur dengan H kan? H. Bagi kamu ketinggian dia 1000 meter. Kamu kira berapa halaju orbit untuk satelit kamu ni? Uh, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 tu jisim bumi lagi 5.97 darab 10 kuasa 24 yang ni 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 1000. Okey. Kira dapat berapa? Lagi putus ada kurang dari 9 minit. Minit. Dapat berapa? 1.3. 1.3. 1.2. Darab 10 kuasa 29. Kita dapat 7.9 ataupun 7,000. Dapat tak 7,000 lebih? Ya. Kira semula. Jago. Kira. Baik, apa tu?